Di suatu hari yang pasti datang. Hari di mana semua manusia akan berdiri depan Allah Azza wa Jalla seorang-seorang. Waktu itu suami dia pun tak boleh bantu dia. Isteri dia pun tak boleh bantu dia. Anak-anak dia pun tak boleh bantu dia. Apatah lagi jawatan-jawatan dia. Mereka berdiri depan Allah Azza wa Jalla sendiri-sendiri dan mereka akan dihisab. Wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. Dan barang siapa yang datang pada hari itu dengan timbangan yang berat, gembiralah dia. Tapi barang siapa yang datang dengan timbangan yang ringan, rugilah dia. Kerana mereka akan dicampak ke dalam hawiyah. Tahu tak apa itu hawiyah? Api yang membakar. Ini kalau kita kerja dekat kapal energy venture ni, kita tahu kan, coals kalau kena bakar je. Kalau kita dimasukkan macam mana kan? Itulah yang kita kena ingat. Jadi hari ini kita semua insya-Allah kita ambil sikap. Kita datang sini untuk tak nak jadi orang rugi. Maknanya don't expect me to give some academic lectures and things like that. Kita datang untuk kita saling ingat memperingati. Kerana kita manusia selalu lupa. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min, kata Allah. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu hanya bermanfaat untuk orang yang percaya. Kalau orang percaya dekat belakang tu ada harimau yang tengah lapar, dan kita kata pada dia kat belakang tu ada harimau lapar, jangan pergi. Yang percaya dia tak pergi lah. Dan kalau memang betul pun ada harimau lapar situ. Yang tak percaya pergi, kena makan lah. Kan? So peringatan ini hanya bermanfaat bagi orang yang beriman, percaya. Pagi tadi saya buat tazkirah dengan anak-anak saya. Anak-anak saya semua dah besar. Semua dah kahwin. Tinggal seorang lagi yang tengah belajar Quran dan Sunnah dekat UAE. Yang lain semua dah kahwin. Pagi tadi saya bagi tazkirah sikit. Bila Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Rasul beritahu barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, atas iman dan mengharapkan balasan, maka diampunkanlah dosa mereka itu sebelum ini. Dia punya caption tu sebelum ini, bukan tahun lepas. Faham tak? Maknanya barang siapa puasa tu, dosa dia Allah ampunkan. Itu sebab baginda Rasul pernah sekali dia naik atas mimbar. Dia naik mimbar pertama, dia kata amin. Dia naik mimbar kedua, dia kata amin. Dia naik mimbar yang ketiga, dia cakap amin. Dan kemudian bila dia turun, para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Salah satu daripada 3 yang diaminkan oleh baginda Rasul ialah ketika malaikat mengatakan kepada Rasul, cilakalah mereka yang menemui Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Dan Nabi yang maha pengasih dan maha penyayang itu, Rasul itu sifat dia sangat kasih dan sayang kita. Kan? Dia sangat kasih dan sayang kita. Tapi Nabi itu mengaminkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Bayangkan itu. Jadi rugilah kita. So apa konteks yang saya nak bawa perbincangan saya dengan anak saya? Ihtisaban itu. Mengharapkan balasan. Kita ni kadang-kadang, kalau mengharapkan balasan nak masuk syurga tu tak ikhlas tu. Kan? Kau ni pergi masjid nak suruh nak supaya orang tak, dia bukan pergi masjid sangat. Ada orang dia tak nak pergi masjid kerana dia takut orang cakap dia tak ikhlas. Saya ni tak nak pergi masjid bukan apa, pasal nanti orang cakap saya tak ikhlas. Saya takut tunjuk orang. Kan? Buat sesuatu dan mengharapkan syurga itu bukan tak ikhlas. Itu tanda iman. Siapa yang menjanjikan syurga? Allah. Melalui lisan nabinya Rasul SAW dan melalui Al-Quran. Allah sendiri yang menjanjikan syurga. Jadi kalau kita mengharapkan syurga dari Allah Azza wa Jalla, berarti apa? Kita beriman dengan janji Allah. Itu sebab man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kerana dia beriman dengan Allah lah, maka dia mengharapkan balasan dari Allah. Dia bersusah payah bangun pagi subuh ketika orang tidur untuk pergi ke masjid. Kerana dia dengar Rasulullah SAW memberitahu,
Barang siapa yang tahu pahala sembahyang subuh berjemaah, kalau merangkak pun dia akan pergi masjid. Sebab dekat Sarawak, saya selalu suka ceramah kuliah subuh. Nak tengok orang datang kuliah subuh. Saya suka bagi ceramah kuliah subuh. Pasal saya pun kerja. Kadang-kadang jadi pengarah balik malam selalu. Ini jenis pengarah yang bekerja, pergi masuk hutan, pergi naik Hilux sampai 12 jam. Sampai orang mencakap, pengarah pergi masuk. Saya kata, saya pengarah yang bekerja. Bukan pengarah yang mengarah-arah orang. So, kerana kalau dia tahu itu perkataan Rasul, pagi dia akan datang untuk pergi sembahyang subuh berjemaah. Kerana Rasulullah SAW yang sendiri berkata begitu. Pengorbanan dia atau apa yang dia lakukan, dia mengharapkan balasan dari Allah. Kenapa? Kerana dia percaya bahawa Nabi Muhammad itu benar. Kita nak masuk dalam topik kita. Kerana kita berbicara tentang integriti. Integriti ni macam saya cakap pada kawan-kawan tadi, kawan-kawan dalam kereta tadi. Integriti ni di bahasa Greek. Kita datang daripada perkataan integer. Integer ni makna a whole sum. Dia tak ada dot. Maknanya you either get one whole thing, dia tak ada separuh-separuh. Satu benda yang penuh. Tapi perkataan yang kalau menurut rujukan Institut Integriti Malaysia. Apa yang kau saya fikirkan ni? Maaf. Menurut glossary integrity, integrity merujuk perihal sifat individu yang sempurna berteraskan nilai murni seperti jujur, benar, amanah, adil, bertanggungjawab, telus, cekap, amanah, bijaksana. Panjangnya. Ini daripada Institut Integriti Malaysia. So when we say seorang itu berintegriti, dia itu jujur, benar, amanah, adil, tanggungjawab, telus, cekap, bijaksana. Panjang kan? Itu tak keluar dalam soalan nanti. Saya tak nak. Itu is a very academic definition kan. Tapi bagi kita orang Islam, bila kita kata kita ini orang yang berintegriti, saya nak bawa satu je. Bagi saya orang yang dikatakan berintegriti ialah orang yang walk the talk. Dia buat apa yang dia cakap. Itu orang yang berintegriti. Maknanya orang ini kalau dalam bahasa kita, orang Islam, dia adalah orang yang siddiq, orang yang benar. Benar dalam cakapnya, benar dalam perbuatannya, benar dalam niatnya. Kerana itulah siddiq ini salah satu sifat bagi para rasul. Siddiq, dia benar. Dia benar dalam perkataan dia, dia benar dalam perbuatan dia, dia benar dalam niat dia. Itu orang yang berintegriti. Orang yang walk the talk. Dia cakap pada anak dia, dia akan buat sebagaimana yang dia cakap. Sehingga anak-anak dia pun tahu, jangan main-main. Kalau bapa cakap, dia buat. If you can to reach sampai tahap itu, anak pun akan respect kita. Dia dah besar macam mana pun dia akan hormati kita. Kerana dia tahu bapa dia kalau cakap, dia akan buat. Ini integriti. So kalau kita nak integriti itu bagi saya, itu adalah sifat orang yang benar. Walk the talk. Itu sebab Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saff. Bagi saya kalau nak cakap integriti, ini surah ini. Dan ayat ini patutnya menakutkan kita. Menggentarkan kita. Kerana Allah Azza wa Jalla memberitahu, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ayat yang ketiga, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai kamu orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya pada Rasul, yang percaya pada kitab, yang percaya pada malaikat, yang percaya adanya hari pembalasan, yang percaya pada qada dan qadar. Kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Kerana besarlah kebencian Allah pada mereka yang cakap apa yang dia tak buat. Anak-anak, marilah kita berlaku adil, marilah kita buat baik. Dia sendiri tak baik. Anak-anak, jangan merokok. Dia merokok. Anak-anak, marilah semayang. Dia tak semayang. Apa perasaan anak dia pada dia? Apa perasaan kita kepada orang ketua macam tu? Sebab tadi yang saya cakap, saya adalah orang yang very punctual. Kalau saya kata 9:30, saya akan start 9:30. Staff saya tahu. Masa mula-mula saya pergi kerja di Sarawak, semua saya masuk dah lambat.
Dan saya akan tetap start 9.30. Kerana bagi saya tidak boleh menzalimi orang yang datang awal. Kerana ada manusia yang sungguh-sungguh, dia datang awal. Dan kita reward dia dengan tak apalah, kita tunggu orang lambat. Apa yang akan berlaku? Orang yang lambat akan terus lambat. Dan orang yang dahulunya datang awal akan lambat. Pasal alah, bos tu cakap je sini, dia pun datang. Dia cukup hanya sebulan ni kita buat macam tu. Lepas tu, staff saya semua tahu. 5 minit before saya masuk, diorang dah ada. Masa saya jadi guru besar dulu, sekejap. Kalau diorang datang lambat, saya suruh diorang duduk luar. Sampai habis mesyuarat. Dan kalau kita buat perkara itu dan kita buat seterusnya, consistently, istiqamah, buat saja. Orang akan tahu, itulah dia. Dan itulah karakter kita. Itulah integriti. Itulah benar. Benda ini susah. Kerana nak jadi orang baik ni dia payah pasal Allah uji. Especially dalam perkara yang senang. Macam kita lah. Macam saya dulu kan. Saya cakap, alah kalau dapat ni, kenapa dia sombong sangat macam ni? Kita tak pernah dapat kuasa. Kita tak pernah jadi bos. Kali bila kita jadi bos, sekarang kita ada driver kan. Saya sekarang ada driver kan. So macam mana kita deal dengan driver kita? Kalau dulu kita, apalah dulu action sangatnya. Bila kita pula, aku dah jadi bos. Apa driver ni lambat sangat ni? Saya lupa dulu kita marah orang. Apalah dia dengan anak, dengan driver pun nak marah. Kerana kita tidak diberi kuasa. Sebab orang putih kata, the defining moment, masa untuk nak define orang, nak mentafsirkan orang, ialah bila dia ada kuasa. Tengok waktu itu dia macam mana. Sebelum ada kuasa, saya kalau nanti saya akan buat macam ni, saya macam ni. Tapi bila dia ada kuasa, tengok macam mana. Terasa sungguh. Mula-mula kita tak pernah jadi pengarah. Jadi pengarah negeri pula. Dia kalau jadi pengarah negeri ni besar. Pasal dekat negeri tu seorang je. Kalau dekat SQ ni, banyak pengarah. Kalau negeri tu, kita bos. Nombor satu kita. So, kalau pergi mana-mana, tempat duduk kita dah siap dah. Mula-mula dulu tak terasa kan. Bila pergi je, Tuan Haji, Tuan Haji kat situ. Dia bawa itu. Tuan Haji kejap-kejap, Tuan Haji, orang nak buat pertunjukan sikit sebelum Tuan Haji masuk. Tuan Haji tunggu doa dulu. Marah. Kali, bila dia dah rasa seronok, bila sekali terlupa letak nama. Nampak tak letak nama saya tadi? Saya cari tempat duduk saya tu. Allahu Akbar. Relax tak? Kawan-kawan, bila kita tak diuji Allah Azza wa Jalla, kita boleh cakap semua benda. Tapi bila kita diberi Allah ujian, waktu itu sama ada kita benar atau tidak. This is where integrity comes. Kerana integrity ini di mana keadaan bila pun, itulah dia. Di mana pun dia berada. Itu makna sidik benar. Yang nak capai ini memang susah. Sebab sidik ini salah satu sifat Nabi. Sifat Rasul. Kerana kalau dia tak benar, macam mana kita nak benarkan apa yang dia cakap? Itu sebab bagi kita orang Islam, mengkaji kehidupan baginda Rasul, sehingga kita menjadi cinta kepada dia, itu kewajipan kita. Kerana barulah kita tahu bahawa benar-benar Muhammad itu seorang Rasul. Sehingga kita mencintai dan menyayangi dia. Kerana dia adalah manusia yang paling berintegriti. Dia benar. Cuba bayangkan dia, baginda Rasul SAW. Saya nak bagi contoh bagaimana tingginya sifat Rasul. Inilah yang kita kena hidupkan dalam diri kita. Nanti ada orang kata, dia Nabi, kita biasa. Betul dia Nabi. Sungguh. Tapi bukankah dia ikutan kita? Kalau kita tak nak ikut Nabi, kita nak ikut siapa? Kita orang Islam. Orang yang beriman. Yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa contoh ikutan kita? Nabi. Walaupun kita tak boleh melaksanakan semua yang Nabi buat, tapi kita kena berusaha untuk menjadi atau berusaha untuk mengikut semua sunnah Nabi. Dan sunnah yang paling besar ialah sifat dia. Ketika dia mula berdakwah, apa yang berlaku? 3 tahun dia dan keluarganya di boikot. Dia dibaling. Bukan saja dengan najis unta. Bahkan di Taif dia baling sampai berdarah. Kan? Tapi bila dakwah dia berkembang,
Orang-orang kafir Quraisy dah tak tahu macam mana nak hadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang kita kasihi. Maka dia datangkan seorang dia punya diplomat, datang menawarkan kepada Rasul, "Ya Muhammad, kalaulah yang kau bawa ni kan, kerana kau nak jadi kaya, kami akan kumpul semua harta kami dan kami bagi kamu. Dan kalaulah yang kamu buat ni kerana kamu nak jadi ketua, tu sebab yang kamu duk ajar agama-agama yang jangan menyembah berhala ni, kalau kau benar nak jadi ketua, kami lantik kau jadi ketua. Ataupun kalau kau buat ni semua kerana kau nak popular, kau nak dapat perempuan cantik, kami pilihkan 10 wanita yang tercantik kami beri pada kamu." Cuba bayangkan waktu itu. Sebelum ini dia diejek, dia dibalin, tiba-tiba dapat tawaran macam tu. Wah. Kalau bukan Muhammad ini seorang Rasul, dia dah ambil daripada dia. Tapi kerana dia seorang Rasul, dia tertakluk dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Itu saja. Dia tak cakap macam tu. Rasul tak ingat. Rasul kata apa? Andai kata kamu letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti mengajar apa yang Allah suruh. Aku akan terus membuatnya atau aku mati dalamnya. Ini orang yang berintegritas. Ini orang yang benar dalam apa yang dia ucapkan. This is what integrity is all about. Siddiq. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam niatnya. Kalau kita memang niat kita nak buat baik, kadang-kadang niat kita baik tapi benda itu jadi tak kena. Tapi kalau memang betul niat kita baik, benda yang tak jadi betul tu, orang akan lupa dan benda mungkin akan ada hikmah di sebaliknya. Jika niat kita betul. Tapi kalau niat kita tak betul, kadang-kadang kita buat benda tu nampak macam sempurna aja. Tapi sebenarnya akhirnya dia akan mendatangkan sesuatu mudarat pada kita yang kita tak perasan. Tapi kalau niat kita betul kerana Allah, nak mengharapkan janji Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan. So, bila kita bercakap tentang integriti dalam Islam, what does it mean? Simple. Walk the talk. Jangan kamu cakap benda yang kamu tak buat. Sebagaimana yang Allah kata dalam surah As-Saffat. Ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kebencian Allah pada mereka yang cakap benda yang mereka tak buat. Allahu Akbar. This is integrity. Kalau kita boleh hidup benda tu, insya-Allah. Ayat surah Al-Baqarah ayat 44. Sekali lagi Allah peringatkan hampir benda yang sama. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allahu Akbar. Kita baca bahasa Arab tu macam tu. Terasa kita. Kamu suruh orang buat baik. Atamuruna an-nas bil bir. Kamu suruh manusia buat baik. Tapi kamu lupa pada diri kamu sendiri. Sedangkan kamu membaca kitab. Afala ta'qilu? Kalau ayat kasar tu, oi, tak berakal ke engkau? Kalau ayat kasar kan? Apakah kamu tidak berakal? Afala ta'qilu? Kamu suruh orang buat baik. Hei, datang awal. Kau datang lambat. Jangan curi tulang. Kau curi tulang. Orang nak respect. Kita nak bila kita pindah satu tempat ke satu tempat, orang tulis good things about kita. If a leader who inspire, if a leader is those who inspire, then you are one. Tuan Haji. Saya dapat tu pun saya dah seronok. Tapi yang saya seronok ialah bila anak-anak saya cakap. Kenapa? Kerana orang lain jumpa saya 4-5 tahun. Anak-anak saya hidup dengan saya 30 lebih tahun. Kalau anak-anak yang bercakap, Abah, pious father, yang selalu ingatkan kita, that is the most grateful thing. Itu lebih bernilai. Kerana dia datang daripada anak kita sendiri. Kerana dia kenal kita dalam dan luar. Kerana kita hidup bersama dia tiap-tiap hari. Dengan orang lain, kita boleh berlakon. Anak dan isteri kita, kita tak. Sebab pujian yang paling menggembirakan bagi kita, dia datang daripada anak dan isteri kita. Sebab kenapa Allah kata ku anfusakum wa ahlikum nar. Dihara diri kita dan ahli keluarga kita
Dan kalau kita nak benar-benar jadi orang yang berintegriti, bermula dengan anak dan isteri kita. Kalau kita cakap pada anak kita, kalau dia buat baik, dia dapat ni. Okay. Kalau dia salah, dia buat salah, pukul je. Kita kena ada pact dengan isteri kita. Kalau baba pukul, Umi jangan pula pergi Umi pergi, tak apalah abang ni, tak. You have to agree with that principle. Value apa? Kalau dia tak solat, umur dah lebih 10 tahun, kita rotan. Setelah kita beritahu banyak kali, rotan. Tapi kalau, nanti aku rotan kau. Lepas tu tak buat. Nanti aku rotan kau. Tak buat. Lama-lama, apalah bapak aku ni. Berapa kali rotan dah. Dia tak jadi. Tapi niat kena betul. Kenapa? Niat mengajar anak kita. Kenapa? Kerana kita sayang anak kita. Kita tak nak anak kita menjadi bahan bakaran api neraka. Dan itu kita buat. Bukan kerana kita sayang dia apa. Sekarang kalau dia sakit, kita jaga anak kita. Kita sanggup berkorban untuk anak kita. Kita sanggup kita membiarkan anak kita yang kita sayang ini dihumban kita anak kita. Sedangkan kita berusaha ke arah syurga Allah. Tentunya tak betul. So bagi saya, bila kita kata integriti itu adalah siddiq. Orang yang benar. Benar dalam apa yang dia kata, benar dalam perbuatan dia, benar dalam niat. Dan kalau kita tengok banyak contoh orang-orang yang sifat-sifat integriti dalam agama kita. Yang tadi tu bagi dia rasul. Ketika dia susah, ditawarkan bukan sekadar duit, ditawarkan jadi pemimpin, ditawarkan dengan wanita yang cantik, ditawarkan dengan harta. Tak, ini semua tata tu kan. Harta, wanita, tahta, kan? Semua tata. Tapi rasul tak. Pasal dia benar dengan apa yang dia bawa. Dia tahu apa yang dia bawa. Kemudian kalau kita tengok kisah benar lagi. Cerita tentang anak gembala di zaman Saidina Umar Al-Khattab. Kan, bila Umar Khattab datang, dia tengok ada seorang ni gembala kambing biri-biri. Banyak. Umar jadi nak test. Macam mana pemerintahan dia, bagus ke tak? Dia tanya pada anak gembala. Boleh tak jual satu kambing ni pada saya? Pada pakcik lah, pada orang tua ni kan. Dia tak boleh. Saya jaga kambing-kambing ni. Kamu jaga kambing. Kalau saya beli, kamu cakap pada tuan kamu, satu kambing biri-biri telah dimakan. Apa yang menyentak hati Umar Al-Khattab ialah fa'ainallah. Di mana Allah? Ini orang yang berintegriti. Nanti saya tengok. Nanti pasal saya nak kaitkan integriti dengan takwa. Kerana Saidina Ali bin Abi Talib bila dia bercakap tentang takwa, dia ada 4 ciri. Khauf minal jalil. Lepas tu amalu bitanzil. Kemudian redha bil qalil. Kemudian istidad li yaumil rahil. Takut kepada yang jalil. Itu salah satu sifat orang bertakwa. Budak gembala ini boleh saja cakap, betul juga aku ambil duit Umar ini. Dia pun tak kenal Umar waktu tu. Dia hanya tahu ada orang tua nak beli kambing biri-biri dia. Tapi dia penjaga kambing. Dia jaga untuk tuan dia. Bila dia kata kau cakap je daripada tuan kau, kambing kau dah kena makan satu. Jawapan itu yang menyebabkan Umar pergi jumpa tuan dia dan bebaskan budak ini. Jawapan dia ialah fa'ainallah. Di mana Tuhan? Kalau kita nak apa ni kan, pasal kita tahu bila kita bekerja, kita mencari rezeki yang halal untuk anak dan isteri kita. Rezeki ni dia bukan banyak. Yang penting barakah. Kita orang iman, kita orang Islam yang beriman, kita kena percaya pada itu. Barakah dalam kehidupan. Saya pun dah umur 57 tahun. Dah bekerja lama dah. Ada benda-benda yang tak terjangkau dalam otak saya. Yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada saya dalam kehidupan saya. Ada benda-benda yang kata Allah, kadang-kadang saya selalu nangis bila saya baca fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat Tuhan mana yang kamu nak dustakan. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Barakah ni dia tak nampak. Tapi buatlah selalu. Nanti hasil dia kita akan nampak. Saya dulu masa saya belajar, student, saya suka buat usrah. Ya, bila-bila orang tak ada usrah, macam sini je. Ada seorang tu ikut usrah saya. 30 tahun yang lalu.
Sekarang dah jadi orang kaya, dah jadi datuk. Sumbangkan 7.6 juta untuk buat satu sekolah kami. Dia kata, mana Abang Lan? Tu nakib saya tu. Dia suruh saya cari, kawan-kawan pun cari saya. Saya pun tak ingat bila lah dia ikut serah saya. Datuk dah sekarang. Dia punya kebaikan tu bukan dapat masa tu. 30 tahun dia. Anak saya balik daripada Madinah dapat good result. Tapi pandemik COVID susah nak kerja. Saya hantar mesej pada Datuk ni pasal Datuk ni kata okey bagi interview. Sekarang dia kerja dengan Datuk. Datuk tu buat management training khas untuk anak saya. Saya nak cerita ni nak beritahu barakah tu. Dan bila saya cakap ni bukan bererti saya nak riak, bukan. Saya nak cari contoh siapa? Contoh hidup bagi saya kerana saya yakin. Dan yakin inilah yang saya nak share kepada kawan-kawan. Kerana dia berlaku dalam hidup saya. Bila saya cakap tentang barakah, it is not theory. Dia bukan satu teori yang saya nak bagi kepada kawan-kawan. These are things that I felt and I experienced. This experience saya nak share. Supaya, benarlah apa yang dia cakap. Now, kawan-kawan buat pula. Sentiasa buat baik pada orang. Isteri saya selalu bila datang dia orang susah, kadang-kadang saya pun jadi balik-balik. Isteri saya akan peringatkan saya. Dia kata, abang, daripada ramai kawan-kawan kita ni, kenapa dia datang jumpa kita? Bukankah itu Allah yang suruh? Faham tak? Kadang-kadang kita lupa benda ni. Macam tadilah yang dalam, daripada banyak-banyak gua, kenapalah Allah Azza wa Jalla ajak Rasul untuk naik Gua Hira? Lepas tu bila naik kat Hira tu memang betul-betul nampak Kaabah. Banyak gua kat situ. Ada gua Sur. Kan? Maknanya ada orang yang susah datang jumpa kita itu, kita sepatutnya menganggap itulah peluang bagi Allah buka untuk kita menolong. Tak boleh tolong balak, tolong sikit. Taklah semestinya nak bagi ribu-ribu kalau tak ada. RM10. Mungkin bagi kita RM10 itu kecil. Tapi mungkin membuat orang yang susah tu, RM10 itu besar untuk dia. Tolong. Dan bila Allah nak tolong kita balik, kita tak tahu. Itu hak Allah. Jadi saya cakap, 30 tahun. Barakah ini bukan hari ini. Sebab bila Allah Azza wa Jalla kata, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan Allah membeli daripada diri kamu, ni surah At-Taubah, harta kamu. Dan kemudian Allah akan balas dengan syurga. Syurga itu dapat bila? Bukan sekarang. Syurga itu tak, nanti bila dah mati. Tapi Allah beli sekarang. Sedangkan kalau kita berjual beli, kita nak apa? Sekarang aku dah bayar, aku nak sekarang lah. Jual beli kan? Itu sebab Allah kata, Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi baya'tum bih. Bergembiralah kamu dengan jual beli kamu dengan aku. Kerana bagi kita orang yang beriman, kita percaya bahawa Allah janji syurga, Allah akan beri syurga. Tapi nampak bila? Lambat. Macam tu juga dalam kehidupan sekarang. Kita tolong orang sekarang, kita tak nampak bila kita dapat. 5-6 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Wallahualam, tolong saja. Kerana kita yakin dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah di atas setiap sesuatu. Sangatlah ia berkuasa. Jadi saya bersaksi. Kalau kita baca kitab-kitab lama kan macam tu dia. Dan Allah atas setiap sesuatu amatlah sangat dia berkuasa. Tengok budak kecil tu tadi. Ini integriti. Waktu dia punya tuan tak tahu pun. Tapi dia tanya, fa'aina Allah. Di mana Allah? Sebab orang yang benar ini adalah orang yang takut kepada Allah. Dia akan integriti. Bos dia tak ada ke, bos dia ada, macam itulah dia. Itu orang yang berintegriti. Orang yang benar. Ini tidak. Bila ramai orang, ceramahnya Mak Datuk. Bila sikit orang, alamak, aku ni memang tak popular. So what? It doesn't matter. Kalau kita buat untuk tidak jadi orang rugi, seorang datang pun, kita masih melakukan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. We are okay.
Kecuali lah kalau kita nak paycheck yang besar tu cerita lain. Ha? Itu kisah gembala. Kemudian kisah anak ni zaman Saidina Umar. Kerana Saidina Umar ini dia ni seorang yang sangat. Umar sendiri dia pernah berjalan waktu malam, dia terdengar satu ayat Al-Quran dalam surah Maryam. Dan semua manusia akan melintasinya. Iaitu titian sirat. Dia dengar ayat tu, jatuh dia daripada kuda, demam. Tengok Umar punya takwa pada Allah. Dia kata apa? Dalam ayat Quran dalam surah Maryam tu, saya lupa ayat yang berapa. Dan semua orang akan melintasinya. Maknanya tak terkecuali semua orang akan melalui titian sirat. Dan kita tahu titian sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Allahu Akbar. Bayangkan. Sebanyak mana, siapapun kita, semua orang akan melintasi titian sirat. Umar jatuh demam dengar ayat Quran. Itu sebab dalam zaman Saidina Umar ini, banyak perkara-perkara baik. Kerana Umar sendiri orang yang baik. Malam bangun, pergi cari orang. Lepas tu jumpa dekat hujung kawasan bandar Mekah tu, jauh Madinah, keluar, tengok orang tengah duduk, satu keluarga. Jumpa, tanyakan, kenapa ni? Anak-anak ni, masak apa dalam tu? Tak masak apa pun, batu je. Tapi buat apa? Supaya anak-anak ini nanti saya tidurkan, supaya nanti dia dapat. Saya bagi harapan supaya dia mak tengah masak, tidurlah dulu. Sedangkan tak ada apa. Dia kata nanti, aku akan minta balasan depan Allah pada Umar. Umar dengar tersentak dia. Allah. This is what Islam is all about. Umar balik rumah. Pergi angkat tepung. Kejutkan isteri dia. Dia punya hamba kata, biarlah saya yang bawa ya Amirul Mukminin. Kau nak tanggung dosa aku nanti. Allah. Dia bawa sendiri. Dia suruh isteri dia masak. Bagi makan. Where can we find such Amirul Mukminin? Itu sebab zaman dia terdengar satu perbualan di antara seorang anak yang saya nak cerita ni. Anak dengan ibu dia. Jual susu. Dan sama juga, fa'inallah. Susu kan bila tu, dia kata tak apalah ni, sikit sangat kita dapat susu kali ni. Kita campur air sikit. Supaya dapatlah kita beberapa botol ekstra. Anak perempuan dia tanya, wahai ibu, di mana Tuhan? This is what missing dalam hidup kita. Kita tak pernah takut Tuhan. Bila kita cakap tentang integriti, kalau kita tak ada rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, atau kita tak percaya pada suatu nilai yang tinggi, kita tak akan jadi manusia yang berintegriti. Kita tengok orang Jepun, dia berintegriti. Sanggup, kalau dia buat salah, dia sanggup admit. Kenapa? Kerana dia ada agama dia. Agama dia yang mengajar. Shinto. To have that maruah, respect diri sendiri. Hargai diri kita. Ini kita sendiri kadang-kadang tidak menghargai diri kita. Bila kita buat salah, sebenarnya kita menghina diri kita. Kita maki orang, kita marah orang, kita rasa hebat kita marah orang. Tapi sebenarnya orang boleh tengok, what an educated guy is this. Kalau benar dia seorang yang berilmu, dia tak akan buat macam ni. Hanya kerana kita seorang ustaz, kita boleh maki hamun orang. Orang akan tanya, ustaz. Sedangkan dia tahu agama. Agama mengajar apa? Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. This is what missing dalam hidup umat Islam sekarang. Orang tak nampak indahnya Islam kerana kita cakap indahnya Islam. Tapi bila tengok akhlak kita, kitalah orang yang paling malas bekerja. Tak ikut masa. Bab ini saya sangat tekankan. Kerana kita mencari rezeki yang halal untuk anak dan isteri kita. Yakinlah, biar hidup kita susah macam mana pun. Kalau kita buat kerja sungguh-sungguh, kerana Allah Azza wa Jalla, Allah sendiri beritahu, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan kata-kata saya. Itu kata-kata daripada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah dalam surah Al-Talaq. Itu nanti saya akan bawa dalam bab yang lain.
Again, ini integriti. Ketika orang tak nampak, boleh tambah susu dengan air. Orang pun tak tahu, pun tak nampak pun. Kerana bila minum, duit dah beli dah. Kan? Mana dia dah dapat duit? Orang tu minum, lepas tu tak nak beli. Tapi dia ingat Allah. Nah, ini cerita-cerita integriti dalam umat kita. Bagaimana integritinya Omar. Nanti dia orang perempuan yang dah dia masakkan tu, dia kata apa? Kamu ini lebih layak jadi Amirul Mukminin daripada Umar. Yang dia cakap tu Umar. Nanti aku akan jumpa Umar. Dia kata, dia bilang, kau jumpa Umar, kau akan jumpa aku nanti di sana. Dia tak cakap dia Umar. Saudara-saudari, inilah indahnya agama kita. Kenapa kita tak menang sekarang? Kerana tak ramai lagi orang yang macam ini. Orang yang beragama pun kadang-kadang confusekan orang. Anak saya selalu cakap, Bapa, kadang-kadang saya malas nak pergi masjid. Siapa? Ustaz tu cakap Ustaz tu tak bagus. Ustaz tu cakap Ustaz ni tak bagus. Ustaz, kita ni datang nak belajar agama supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Nampak tak? Nasiblah saya ni ada latar belakang belajar agama dekat UAE, DGM Masters. Di antara anak saya 2 orang ke pondok. Alhamdulillah habis seorang habis dekat Madinah. Subhanallah. Sebab saya cakap, saya bila cerita ni bukan saya nak cerita kebanggaan saya. Saya nak cerita pengalaman saya, kerana bila kita taat pada Allah Azza wa Jalla, kita kadang-kadang manusia kan kita nak tahu contoh. Kita bila cakap contoh Nabi tu jauh sangat. Contoh Omar tu jauh sangat. Bila saya cakap contoh saya, bukan saya nak bangga diri. Saya nak beritahu kawan-kawan apa yang saya cakap ni, saya dah minta kawan-kawan buat supaya kawan-kawan juga dapat rasa apa yang saya rasa. Itu saja. Supaya ada contoh. Saya pun tak tahu sama ada saya akan meninggal dalam keadaan baik. Itu kita doa. Kita tak tahu tapi kita doa. Kerana Allah Azza wa Jalla ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau iblis itu berdoa pada Allah pun Allah perkenankan. Iblis doa, ya Allah, oleh kerana engkau telah menghina aku, kau telah menyahkan aku daripada syurga. Sekarang ni aku nak tipu umat kamu. Semua manusia ni. Allah kata pergi. Dia doa, Allah bagi. Tapi Allah kata kamu hanya boleh menipu semua manusia kecuali mereka yang ikhlas kepada aku. Dan Allah yakin kepada kita. Itu sebab Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Dengan Qul a'udzu birabbin nas. Baca selalu. Minta Allah lindungkan kita daripada was-was jin dan syaitan. Jin dan manusia. Allah SWT bila kata doa iblis itu diperkenankan, bukanlah kerana Allah SWT nak zalimkan kita. Kerana Allah tak biarkan kita. Dia berikan kita rasul. Dia berikan kita kitab. Ada rujukan untuk kita. Untuk melawan tipu daya syaitan ini. Tapi saya nak beritahu, kalau iblis pun doa pun Allah perkenankan, apatah lagi kita yang berusaha nak buat kebaikan. Doa pada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Yakin kita Allah dengar? Yakin kita Allah dengar? Okay. So itu saya punya definisi tentang integriti. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam niat. Walk the talk. Cakap apa yang kita buat. Terbalik. Buat apa yang kita cakap. Walk the talk. Kita cakap buat macam ni, kita buat. Pada siapa pun. Pada isteri kita, pada anak kita. Satu lagi saya nak nasihat. Anak-anak kita. Bila dia buat salah, kita marah dia, tak apa. Tapi bila dia buat baik, tolong puji dia. Bila dia buat, saya tengok banyak kita, bila anak salah, Masya Allah, marahnya. Tapi bila anak kita buat benda-benda yang baik, kita jarang puji dia. Jarang reward dia. Anak-anak saya dulu masa kecil, saya reward dia macam mana? Pergi dekat, waktu tu saya duduk Shah Alam, saya sempat pergi di store. Okey, ada 2 minit. Dalam masa 2 minit, Amir, Ahmad, Alung, lari. Ambil je apa-apa, Bapa bayar. Budak kecil, berapa banyak dia boleh ambil? 2 minit pun kita bagi. Tapi punya excitement dia, dia boleh ambil coklat yang dia nak ambil sebelum ni. Okey, masa habis. Banyak sangat. Tapi kebahagiaan dan kegembiraan dia, ingat bahawa ayah dia pernah compensate dia, reward dia atas kebaikan yang dia buat.
itu akan reinforce dia untuk terus buat baik. Ni kita tak, dia jahat je pun. Tapi dia buat anak kita buat baik, anak kita baca buku, anak kita buat kemas. Tak pernah. Apalah susah sangat nak puji anak. Anak kita tu kan. Yang kita duk sayang kalau dia sakit. Nah, ini kita kena usahakan. Buat apa? Dan seperti mana yang saya cakap, tafsiran bagi saya walk the talk ialah firman Allah tadi. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wahai orang yang beriman, jangan kamu cakap apa yang kamu tak buat. Kerana bencinya Allah, besarnya kebencian Allah pada orang yang cakap apa yang tak buat. Dan kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Tatamuruna an-nasa bil bir. Kenapa kamu suruh orang buat baik? Kau lupa pada diri kau. Sedangkan kau baca kitab. Engkau lebih berpengetahuan, engkau lebih tahu, engkau ustaz. Patutnya lah. Atau engkau orang graduate, PhD, whatever lah. Patutnya, apakah kamu tidak berakal? Lawan daripada orang yang berintegriti ini ialah munafik. Jadi kalau nak tahu orang yang berintegriti, sifatnya ialah lawan kepada orang munafik. Apa sifat orang munafik? Saya habis pukul berapa? 11 kan? Okey, saya ada setengah jam lagi. So, saya ada 2 lagi topik besar yang saya. Tanda-tanda orang munafik kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah apabila dia berbicara dia dusta. Apabila dia berjanji dia tidak ditepati. Apabila dia diberi amanah dia khianat. Lawan kepada ini adalah orang yang siddiq, orang yang berintegriti, orang yang benar. Iaitu bila dia cakap benar, dia tak berdusta. Bila dia berjanji, dia akan tepati. Dan bila dia diberi amanah, dia akan laksanakan. Ini sifat orang yang integri. Kalau dia cakap, dia tak bohong. Kerana kalau dia cakap dia bohong, munafik sifat. Orang yang berintegriti bukan hipokrit. Munafik ni kalau dalam bahasa moden, hipokrit. Orang yang boleh tunjuk wajah yang bukan main lagi. So ini sifat. Kalau nak tengok sifat orang-orang yang berintegriti, bila dia cakap, dia betul. Dia benar dalam percakapan. Bila dia berjanji, dia akan usahakan. Dia akan tepati. Anak-anak saya selalu, saya cerita pasal anak saya sudah besar. Still, anak-anak saya ni kalau jumpa saya semayang kan ni, dia cium. Kadang-kadang orang pun tengok. Dia cium saya, cium. Bukan cium tangan, cium saya. Pernah kami duduk berbual, satu orang lalu. Ini anak-anak kan? Saya kata ini semua anak-anak saya. Macam kawan-kawan je. Ketawa, gembira. Anak-anak besar. Kerana ingat, kalau anak-anak tidak boleh merujuk kita, anak-anak bila ada masalah tak datang pada kita, dia datang pada siapa? Kawan-kawan dia. Kalau dia ada kawan-kawan yang baik, alhamdulillah. Kalau dia ada kawan-kawan yang tak baik, we are going to lose our kids. So make sure that dia dekat dengan kita. Hampiri anak-anak kita. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana isu anak-anak ni satu isu yang besar. Dengan dunia komunikasi yang kadang-kadang saya rasa macam tak nak bagi internet. Tak boleh. Saya yang mengusahakan. Suruhanjaya komunikasi. Tapi dengan ada internet, Masya Allah, banyak benda. Kadang-kadang dulu kita takut anak-anak kita keluar dia buat salah. Sekarang anak-anak tak payah keluar sana buat. Dalam bilik dia buat salah. Dia chatting lah, dia tunjuk gambar dia apa. Saya duduk dekat MCMC, dekat Sabah dan Sarawak tu, banyak dapat. Kerana mak bapak datang. Pasal anak dia kena ugut gambar bogil lah. Allahu Akbar. Itu sebab saya kalau beranak-anak ni saya sangat nak cakap. Especially anak-anak kita orang Islam. Dekati anak-anak. Kerana kalau kita tak dekati anak-anak kita, orang lain akan dekati anak-anak kita. Dan waktu tu kita akan kerugian dan kita akan kehilangan anak-anak kita. Perkara ini sangat penting. Okay. Sekarang saya nak bawa. Kalau integriti bagi saya itu, orang yang benar. Lawannya munafik. Hipokrit. Orang hipokrit ialah apa? Orang yang cakap bohong. Orang yang kalau janji tak ditepati. Orang yang kalau diberi amanah, dia khianati. Tengok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika nak pergi ke Madinah, nak berhijrah ke Madinah, dia tinggalkan Saidina Ali. Dia kata apa? Wahai Ali, ini adalah barang-barang yang orang tinggalkan untuk aku jaga. Sekarang kau ambil balik dan berikan. Sedangkan Nabi kita tu kan sedang dihalau. Kalau dia nak ambil harta-harta tu pun, dia bawa aja. Kan? Dia boleh bawa aja.
Tapi tak, Ali, aku nak pergi. Ini adalah benda-benda yang orang semua amanah untuk aku jaga. Sekarang aku pulangkan, kau berikan balik kepada mereka. Allahu Akbar. Kita, amanah kita khianati. Amanah Allah kepada kita, anak dan isteri kita. Apakah kita khianati atau tidak? Jaga. Kerana kalau orang yang berintegriti, lawan dia, sifat dia lawan daripada sifat hipokrit. Kalau orang munafik ini dicakap dusta, orang yang berintegriti, dia kalau cakap, dia cakap benar. Walaupun dia akan mendatangkan kesusahan kepada dia. Kerana dia tahu dan dia takut pada Allah SWT. Kalau dia buat salah, dia mengaku. Kita kadang-kadang dengan anak kita, kalau kita anak-anak kita buat salah, kita marah. Tapi bila kita tersalah kepada anak kita tegur, kita marah anak kita juga. Saya nak cakap terus terang, saya dengan anak-anak saya tak malu untuk cakap, sorry mak, tadi baba salah. Kadang-kadang dalam saya punya tazkirah dengan anak-anak saya, Alum, kadang-kadang dia tengok phone. Okay, mula-mula kita biarkan lah. 5 minit. Kenapa dia ni tak dengar aku cakap? Lum buat apa tu? Lum baba bagi tazkirah. Alum tengah tulis ni baba. Allahu Akbar. Apa rasa kita? Kita ingat dia main chat. Sebenarnya dia tengah tulis. Saya kata, Alum, baba minta maaf. Baba tak tahu. Kita kadang-kadang rasa macam malu untuk minta maaf pada anak kita. Walaupun kita salah. Jangan. Hormati anak-anak kita. Especially bila umur dia dah 15 tahun ke atas. Bila anak 15 tahun ke atas, kita kena jadikan dia kawan kita. Supaya bila apa ada masalah, dia rujuk kita. Dia tak rujuk pada orang lain daripada kita. Kerana kalau dia rujuk pada kita, kita insya-Allah sebagai ayah dan ibu akan boleh bawa dia kepada kebaikan. Okay? So saya nak beritahu tentang takwa pula. Bagaimana integriti ni kan, atau sidik ni benar. Menjadi orang yang benar dalam perkataan dia, dalam perbuatan dia, dalam niat dia. Saya nak kaitkan dengan takwa pasal bulan puasa semua orang cakap takwa. Kan? Pasal dalam ayat yang biasa kita baca 183 Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana takwa ini kaitannya dengan integriti? Allah Azza wa Jalla sendiri berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dalam surah At-Taubah ayat 119. Wahai kamu orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang tadi tu sedik yang saya cakap, berintegriti, yang cakapnya benar. Takwa ini itu sifatnya. Kerana takwa ini kalau mengikut definisi Ali bin Abi Talib ialah khauf bil jalil, amal bil tanzil, qanaah bil qalil, istidad li yaumil rahil. Orang-orang yang bertakwa ini, kata Sayyidina Ali, yang pertama takut dengan Allah yang maha besar. Takut kepada Allah yang maha besar. Kedua, amalu bitanzil. Dia beramal dengan wahyu Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza, itu Al-Quran. Ketiga, redha dia, qanaah bil qalil. Dia redha dengan sedikit. Kerana itu daripada Allah. Rezeki ini yang Allah berikan kepada dia. Tapi janganlah, tak apalah, inilah rezeki yang Allah bagi dia. Tak. Itu tak betul. Kerana redha dengan apa yang Allah beri, dengan usaha untuk mencari lebih, itu lain. Kan? Ini macam orang miskin dengan orang kaya lah kan. Dalam ayat Al-Quran, Allah kata, janganlah kamu meminta-minta. Jadi bila orang miskin datang minta dia, kau tak dengar ke ayat Al-Quran? Janganlah kamu meminta-minta. Nah, orang miskin tu kata, macam mana aku nak minta? Lepas tu, orang miskin tu pun cakaplah kepada orang kaya. Takkah kamu dengar dalam ayat Al-Quran juga? Allah kata, dan hendaklah kamu menginfakkan sebahagian daripada harta kamu. Orang kaya tu, betul juga. Jadi janganlah kita gunakan agama ikut suka kita. Jangan ikut agama, ikut suka kita. Ikut mana yang benar. Amalu bitanzil itu, redha dengan qalil, mana kita redha dengan pemberian Allah setelah kita usaha. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, pada Tuhan kita mengharap. Ini tak usaha, tapi pada ya Allah. Pernah Saidina Umar, sekali lagi Saidina Umar. Dia pergi masuk dalam masjid, dia pukul orang yang sembahyang.
Pasal dia kata Allah tak turunkan dinar daripada ni. Dia keluar cari kerja. Pasal dia asyik duduk dalam masjid doa, anak dan isteri dia pergi cari kerja untuk dia. Tak betul. Faham? Maknanya kena usaha. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, redha bil qalil ni maksudnya apa? Kalau dia ni jenis yang qanaah dengan apa yang ada. Dia ada sikit, dia belanja sikit. Dia tak akan jadi orang yang rasuah. Dia akan jadi manusia yang berintegriti. Kerana apa yang ada, itulah yang dia. Dia ada 1,000, 1,000 lah yang dia belanja. Dia ada 2,000, 2,000 dia belanja. Dia ada 20-30 ribu, 20-30 ribu dia belanja. Itu makna redha. Dan kemudian isti'dad li yaumir rahil. Sentiasa sedia untuk akhirat, untuk hari pembalasan, untuk hari rehat yang sebenarnya. Di mana rehat kita sebenarnya? Ke akhirat. Kerana di sana kita hanya dapat balasan saja. No more kerja, balasan saja. So orang-orang yang bertakwa ini, kata Saidina Ali, mempunyai sifat begini. Orang yang takut kepada Allah. Tengok tadi bila budak kecil dia bertanya, fa'inallah, mana takut pada Allah? Ini sifat orang yang bertakwa. Bila dia bertakwa, insya-Allah dia akan menjadi orang yang benar, orang yang berintegriti. Cakap apa dia buat apa yang dia cakap. Dia terbalik saja. Buat apa yang dia cakap. Dia buat apa yang dia cakap, bukan cakap apa yang dia buat. Dia buat apa yang dia cakap. Okey? Dan sifat orang-orang yang bertakwa ini, Allah Azza wa Jalla berikan pahala yang banyak. Kawan-kawan semua, dalam hidup kita ni, apa yang kita nak sebenarnya? There are few things yang semua manusia nak. Kalau dia ada problem, dia ada solution. Takkah kita gembira kalau kita ada masalah? Setiap kali ada masalah, kita ada solution. Kita nak. Dan kita nak rezeki yang kita boleh dapat. Kadang-kadang kita tak tahu bila dan bagaimana. Tapi kita dapat. Saya nak cakap kan, saya kena simpan pasal benda ni banyak Allah beri pada saya dan saya je nak cakap pada kawan-kawan. Kadang-kadang kita tak tahu masa saya kena pergi Sarawak tu, pindah Sarawak. Just imagine pada umur yang dah tua nak pergi Sarawak. Benda orang takut pula, Sarawak tu kan orang ni macam ni, macam ni. Kan? Tapi bila kita ingat ayat Allah Azza wa Jalla, Allah kata apa? Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kasiran wasa'. Barang siapa yang berhijrah, maka dia akan dapati bumi Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Jadi saya pergi ke Sarawak. Subhanallah. Banyak. Kita nak rezeki yang banyak. Kita nak kalau boleh dosa-dosa kita diampunkan. Kita nak urusan kita senang. Kita nak kalau kita dapat sesuatu, balasan kita itu dilipat ganda. Ini semua Allah akan bagi kepada satu golongan manusia. Iaitu orang yang bertakwa. Mana hujahnya? Cuba baca surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat ke-5. Dalam ayat itu Allah akan beritahu wa man yattaqillaha. Dalam ayat ini daripada ayat kedua ke 5 Allah Azza wa Jalla memberitahu barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan mereka jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Setiap ada masalah, ada jalan keluar untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang mencari Allah, untuk orang yang benar dalam janjinya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Mereka yang berjanji pada Allah. Itu nanti saya akan bicarakan dalam bab yang lain. Okey? Saya hanya nak bawa baca surah At-Talaq ayat 2 dan 5. Allah berkata dan Allah berfirman, Allah berjanji. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan beri mereka rezeki yang kadang-kadang dia tak terfikir dapat. Sekali gedebuk. Oh, Allahu Akbar. Banyak kali dalam kehidupan saya perkara ini berlaku. Saya kadang-kadang bila saya duduk sorang-sorang nangis, kadang-kadang bila saya duduk belakang
kat kereta bila saya ada driver kan sekarang. So bila duduk belakang boleh baca Quran. Dulu selalu berangan-angan nanti belajar nanti dapat driver nanti nak duduk belakang dalam bulan Ramadan boleh baca Quran. Dan sekarang Allah tak bagi, saya kena buat lah. So, bila baca, bila ayat-ayat yang kena, bila Allah peringatkan tentang nikmat, rasa takut pada Allah. Pasal kita nak benda tu dah Allah bagi. Dan bila Allah bagi, ingat, dia tak bagi free macam tu. Kerana Allah akan tanya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan ingat pada hari thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Dan pada hari itu Allah akan tanya kita semua nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat sihat, nikmat isteri, nikmat anak, nikmat kerja, nikmat tak payah pening kepala, nikmat dapat pakai, dapat banyak nikmat kita. Nikmat dapat hidup dalam tak kena COVID. Alhamdulillah. Doa selalu. Semua ni Allah akan tanya pada kita. Allah kata kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan kamu rezeki yang kadang-kadang kamu tak terfikir pun kamu nak dapat. Betul-betul dapat. Kemudian Allah kata apa lagi dalam surah At-Talaq? Kalau kita ni Allah Azza wa Jalla dimudahkan segala urusan. Dimudahkan segala urusan. Allah kata. Dan apa lagi Allah kata dalam surah At-Talaq ini? Dihapuskan segala kesalahan. Yukaffir sayiat. Allahu Akbar. Kemudian yu'zim lahu ajran. Allah Azza wa Jalla akan membesarkan, akan melipat gandakan kebaikan, balasan untuk kebaikan yang kamu lakukan. Apa yang kena ada? Takwa. Itu sebab bagi saya selalu letakkan kehidupan kita ini sebenarnya matlamat akhirnya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Kerana kalau kamu dapat mencapai ketakwaan, kamu dapat everything. Bila Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi diri pada Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Ya ayuhan nas sa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kamu manusia, abdi dirilah kepada Allah yang menjadikan engkau dan menjadi yang orang sebelum engkau agar kamu bertakwa. Maknanya mengabdi diri kepada Allah akhirnya la'allakum tattaqun. Sedangkan Allah kata apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi diri pada Allah. Kan? Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi diri pada Allah. Dan Allah beritahu, wahai manusia, abdi dirilah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu dan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mana kalau kita cantumkan dua ayat ini, abdi diri yang tadi kata Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi diri, dan mengabdi diri ni hasilnya ialah la'allakum tattaqun. Kenapa? Kalau orang yang mendapat ketakwaan, dia dapat apa yang tadi? Setiap ada masalah, ada jalan keluar untuk dia. Rezeki yang Allah bagi bertambah-tambah untuk dia. Kalau dia ada masalah, urusan dia dimudahkan Allah. Kemudian bila dia ada kesalahan, Allah ampunkan dosa dia. Dan bila dia buat kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan. Apa lagi yang kita nak? Kalau kita dapat benda tu, Allahu Akbar. Itulah. Itu sebab bagi orang yang benar-benar nak hidup dalam integriti, orang yang benar, siddiq, buat apa yang dia cakap, walk the talk, dia buat, dia penuhi janji dia. Dia kalau cakap, dia cakap betul. Kalau dia diberi amanah kerja, jadi pegawai besar, dia akan jaga amanah dia sungguh-sungguh. Kenapa? Dia nak capai takwa. Kerana bila dia capai takwa, dia dapat semua perkara itu. Dia dapat yaja'allahu makhraja, jalan keluar daripada segala masalah. Dan orang yang bertakwa, dia takkan buat benda-benda yang bukan-bukan, memeningkan kepala dia, sehingga dia ada masalah. Asasnya begitu. Pasal kalau kita bertakwa, kita hidup dalam redha bil qalil tadi. Kita hidup dalam apa yang sedikit yang kita ada itu, kita hidup begitu.
kita tak pergi meminjam, kita tak pergi rasuah, kita tak buat benda. Mana ada masalah? Akhirnya masalah takkan ada. Tapi bila Allah berikan masalah, Allah berikan jalan keluar untuk orang yang bertakwa. Jadi sepatutnya lah kita nak jadi orang yang berintegriti ni, orang yang benar ini, supaya kita dapat takwa. Dan bila kita dapat takwa, kita dapat semua perkara tadi. So, akhirnya apa yang saya nak cakap ialah, okeylah, bagaimana nak bina takwa? If takwa is the most important thing, macam mana nak bina? Macam mana nak bentuk dia dalam diri kita? Macam mana nak dapat dia? Itu yang kita kena usahakan. Okay, saya ada 15 minit untuk cakap benda tu dan insya-Allah lepas tu saya akan habiskan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang kita baca selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin. Ulaika alaihim Allahumma salli bila solat senang baca, bila solat susah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa bil akhirati hum ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu yang sukses tadi. Ayat dia ialah Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ni? Allah sendiri yang define. Allah yang memberi definasi siapa orang yang bertakwa. Siapa? Orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Kemudian orang-orang yang mendirikan sembahyang. Kemudian orang-orang yang menginfakkan rezeki yang Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan rezeki yang Allah bagi kepada dia. Kemudian apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, iaitu Alkitab, Al-Quran. Dan kemudian itu ialah wabil akhirati hum yuqinun. Orang itu beriman dengan akhirat. Yakin dia dengan akhirat. So daripada ayat ini, bagaimana kita nak bina takwa tu? Dia ada 5 perkara. Ini mungkin masuk dalam soalan kot. Nanti sekretariat lah ambil. Ada 5 perkara yang Allah SWT berikan kepada kita dalam surah ini, mengajar kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Pertama ialah muraqabah. Orang yang nak jadi orang yang bertakwa ini, dia mesti menjadi orang yang merasa selalu Allah dekat. Bila Allah kata yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang ghaib. Apa perkara-perkara ghaib? Allah. Kita nampak Allah kan? Itu tadi yang fa'ainallah. Di mana Allah? Orang-orang yang benar-benar nak menjadi orang yang bertakwa, dia mesti sentiasa hidupkan dalam diri sifat muraqabah. Rasa Allah itu dekat dengan kita. Rasa Allah tengok kita. Macam CCTV lah, tengok kita. Apa lagi perkara yang gaib yang kita tahu dan kita beriman, yang kita tak nampak, tapi dia nampak kita. Bukan saja dia nampak kita, dia catat apa yang kita buat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu. Bagi orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, iaitu dia beriman dengan Allah Azza wa Jalla yang sentiasa melihat dan mendengar apa yang dia lakukan. Sami'un basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kita lihat sampai ni, kalau ada dinding dah tak nampak dah. Tapi Allah Azza wa Jalla dapat melihat semua. Jadi kalau kita orang yang beriman dengan perkara gaib, kerana salah satu sifat orang yang bertakwa ini ialah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Jadi kalau kita beriman dengan perkara gaib, apa yang mesti kita wujudkan dalam diri kita kalau kita nak jadi orang yang bertakwa? Muraqabatullah. Sentiasa merasa Allah itu dekat. Allah itu melihat kita. Allah itu memandang kita.
Kiraman katibin mencatat apa yang kita buat. Kita nak ambil, orang tak nampak. Semua orang tak tahu. Tapi Allah, macam mana budak kecil tadi tanya, gembala kambing itu tanya kepada Umar, fa'ainallah. Sebagaimana anak muda perempuan yang bertanya pada ibu dia, ketika ibu dia suruh isi air supaya susu lebih banyak. Di mana Allah? Orang yang nak capai takwa, yang nak bina takwa, mesti sentiasa wujudkan dalam diri dia perasaan muraqabah pada Allah Azza. Mana Allah Azza wa Jalla sentiasa melihat kita. Kalau kita ingat perkara itu, insya-Allah takwa akan sedikit demi sedikit terbina dalam diri kita. Sentiasa ingat Allah nampak kita. Sentiasa ingat kiraman katibin mencatat apa yang kita buat. Okey, itu yang pertama. Kedua, macam mana kita nak wujudkan perasaan takwa ini? Kedua ialah muahadah. Ingat pada janji kita dengan Allah. Pasal ayat yang selepas itu ialah wa yuqimunas solah. Kan? Selepas dia alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solah. Solat ni kat mana janji kita dengan Tuhan? Tadi yang saya baca tadi. Apa yang saya baca tadi? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selalu ingatkan janji kita dengan Allah. Itu sebab satu hari kita kena ingat 5 kali janji kita dengan Allah dalam doa iftitah kita. Kan? Cuba bayangkan kalau kita ni bekerja tiap-tiap hari 5 kali. Rahim, mari sini. Angkat apa aku janji. Saya dengan ini berjanji tidak. 5 kali kena buat macam tu. Agaknya nak buat tak lepas tu? Juga tak buat kan? Pasal dah berjanji dah. Tiap-tiap hari 5 kali. Saya Abdul Rahim dengan ini secara jujur dan dengan jujurnya. Tetap. Melainkan dengan jujur-jujurnya. Akan melaksanakan. Do you think that we want to do something wrong? Tak. Dalam solat kita ingatkan diri kita. Janji kita dengan Tuhan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh Tuhan, hidupku, ibadahku, matiku adalah untuk Allah. Inna solat, sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Engkau. Apa maknanya? Maknanya kita kena sentiasa ingat janji kita dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidun. Bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku tuan kamu? Benar. Bahkan. Kedua, sentiasa ingat pada janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Muahadah. Yang ketiga, bagaimana kita nak jadi orang yang bertakwa? Mujahadah. Kita kena bermujahadah. Kena lawan. Kena bersungguh-sungguh. Kena lepas ayat ini, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang Allah berikan kepada kamu, ingat, itu Allah bagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan duit engkau pun. Rezeki itu aku yang bagi pada engkau dan aku minta engkau infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Kalau ketiga nak jadi orang yang bertakwa, kena ada jihad. Kena bersungguh-sungguh. Mujahadah ni maknanya bersungguh-sungguh. Lawan. Bila datang bisikan-bisikan, lawan dia. Nah, kalau kita nak jadi orang yang bertakwa. Orang yang cakap, orang yang buat apa yang dia cakap. Orang yang benar dalam perkataan dia, benar dalam perbuatan dia, benar dalam niat dia. Orang yang benar, bila dia bercakap, dia cakap benar. Bila dia janji, dia tepati. Bila dia diberi amanah, dia akan laksanakan amanah dia dengan baik. Ini orang yang benar. Dan benda ini bukan senang. Susah. Sebab tadi Hakim tanya saya, dulu saya kerja Petronas, betul. Kenapa saya keluar daripada Petronas? Petronas ni besar, gila keluar. Masa saya keluar tu memang cakap gila. Orang nak masuk Petronas ni susah, engkau masuk Petronas, engkau nak keluar. Masa waktu saya masuk Petronas tu, kerja yang saya buat tu ialah kerja tender and contract.
Jadi buat kerja tender and contract, pergi sana, tuan nak makan apa tuan? Tuan nak apa tuan? Tuan nak apa tuan? Sekali dua, iman masih boleh. 3, 4, 5, mampukah saya? Doa pada Allah Azza wa Jalla, keluar. Mujahadah. Rupanya Allah bagi tempat yang lebih bagus. Saya travel 52 buah negara. Dari kerja Petronas, saya tak pernah pergi pun mana-mana tempat. Saya keluar daripada Petronas, masuk Selcom, masuk MCMC. Saya dah pergi 50 buah negara. Negara yang saya tak pernah terfikir saya pernah pergi. Brazil, Florianopolis. 4 kali terbang. Naik kapal terbang. 24 hours. Sampai sana, pengsan balik. Sedangkan naik semua business class. Tempat yang saya tak pernah fikir saya pergi. Pulau. Allahu Akbar. Mujahadah. Bila kita nak dapat takwa, kena mujahadah. Kita kena lawan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jadi benda yang tak lawan. Dan Allah kata, barang siapa yang bermujahadah. Apa ayatnya? Allahumma yang Allahumma ayat selalu bermain dalam momen jahadah. Yang akhirnya subulana, Allah akan tunjukkan jalan-jalan aku. Ayat-ayat itu ialah barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan bagi dia jalan Allah. Itu yang ketiga. Untuk kita nak dapat takwa, kita kena mujahadah. Macam ni lah. Ni sedang bermujahadah lah ni. Waktu ni, best tidur ni. What is the best time? What is the best thing to do now? Setelah malam semalam kiam, tidur. Tapi kita bermujahadah untuk tidak menjadi manusia yang rugi. Jadi kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, kita kena bermujahadah. Kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena lawan. We must go out from the comfort zone. Berpayah. Kerana kita nak capai takwa. Kerana bila kita capai takwa, kita capai segala-galanya. Yang keempat. Betul Allah kata apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang bertakwa ini orang yang percaya pada Al-Quran yang diturunkan kepada kamu. Apa ada dalam Al-Quran? Al-Quran ini huda, petunjuk yang sentiasa menegur kita. Jadi salah satu daripada perkara yang kita nak kena ada untuk jadi orang yang bertakwa, muhasabah. Kena selalu muhasabah diri kita. Hisab diri kita. Al-Quran macam ayat tadi yang saya cakap. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu suruh orang buat baik? Kamu suruh manusia buat baik. Tapi kamu lupa pada diri kamu sendiri. Sedangkan kamu baca kitab, kamu tahu. Takkah kamu berakal? Afala ta'qilun? Allahu Akbar. Kita berbaca tersentak. Banyak dalam ayat Al-Quran yang bila kita baca, dia muhasabah diri kita. Dia peringatkan diri kita. Dia beritahu pada kita, hey manusia, kau semua ni rugi tahu tak? Kecuali, ini dia. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berwasiat dengan yang hak, berwasiat dengan sabar. Kita ni pun yang tak banyak ilmu ni pun terpaksalah buat. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam, bolehkah aku cakap? Nanti kan aku cakap salah. Kalau semua orang cakap macam tu, siapa yang nak cakap? Tak adalah orang nak buat baik. Kan? Tapi kita kena sedarlah yang kita buat ni kan kita tak nak jadi orang rugi. Bukan kita nak jadi orang popular. Tapi kalau kita nak jadi orang popular, itu. Aku cakapkan, aku tersilap cakapkan, nanti dia masuk Instagram. Kalau memang niat kita betul untuk mengajar dengan baik, kita akan cakap niat baik. Itu yang keempat. Muhasabah. Kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Ingatkan diri kita. Hisab. Itu sebab kenapa Allah Azza wa Jalla, kenapa baginda Rasul kata, Man sama Ramadan imanan wahtisaban. Wahtisaban itu daripada perkataan asas masdar dia, hisab. Berkira-kira. Muhasabah. Jadi orang yang berpuasa, yang nak dapat kebaikan yang diampun, dia mesti ihtisaban. Dia mesti berkira-kira. Hari ni aku banyak buat pahala ke banyak dosa? Aku banyak membawang ke? Atau mengunyih? Atau apa ke? Kalau bawang apa aku buat? Bawang kecil ke? Bawang putih ke? Bawang merah ke? Bawang apa? Must be very calculative. Kira. Supaya amal puasa kita ni, kalau boleh kita nak 100%. Hari ni aku baca Quran berapa?
That is what ihtisaban is. We are very calculated. Ini kalau aku buat ni kan tolak markah. Pahala kurang. Tak payah buat. Itu maksud dia. Kenapa? Kerana dia nak pahala. Kenapa? Kerana dia beriman dengan pahala. Dia beriman dengan Allah bahawa Allah akan bagi pahala. Allah bagi dia syurga. Siapa janji? Allah janji. Dan dia buat kerana dia beriman bahawa Allah yang menjanjikan itu adalah benar. Allahu Akbar. Okey. Yang kelima, yang terakhir. Bila Allah Azza wa Jalla memberitahu munzila ilaika min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Apa ada pada hari akhirat? Hari pembalasan. Hari di mana kita akan mendapat hukuman. So, M yang kelima ialah muaqabah. Sentiasa menghukum diri. Bila kita buat salah, kita langgar perintah Allah SWT, kita denda diri kita. Macam mana para sahabat dalam perang Tabuk, ketika seorang sahabat ni dia tak pergi kerana apa nama orang tak pergi perang Tabuk? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni dia waktu perang Tabuk tu, kurma dia tengah masak. Jadi dia nak tunggulah sekejap. Dia dah beli semua dah. Dia memang nak pergi. Dia dah beli kuda yang laju. Nak pergi. Nanti dah collect. Punya tak sempat collect, orang dah balik. Kerana Tabuk tak jadi perang. Tabuk adalah perang Tabuk. Dia tak jadi perang. Pergi lepas tu balik. Jadi Ka'ab telah diboikot. Allah suruh Rasul boikot 3 orang yang tak pergi. Kerana orang ni adalah orang-orang yang benar. Dia boleh je pergi pada Rasulullah minta, ya Rasulullah saya ni kan ada sakit kepala. Okey. Tapi Ka'ab kata apa? Aku boleh cakap itu pada Rasul. Dan aku adalah orang yang pandai cakap. Tapi apa yang akan aku cakap pada Allah? Tengok. Orang yang berintegriti. Orang yang benar. Ka'ab beritahu pada Rasulullah cerita dia. Dia kata dia dah beli ni semua. Dia memang nak pergi. Tapi lepas tu dia terlengah. Bila dia diboikot, habis. Bila Allah sendiri memberitahu bahawa dia dimaafkan. Apa dia buat? Ladang kurma dia tu semua dia infakkan. Dia menghukum diri dia kerana dia leka dengan, sehingga dia lari atau leka dengan perintah Allah SWT. So kita juga macam tu. Kita mungkin boleh buat, kalau tak semayang subuh pagi, sedekah. Kalau tak pergi semayang subuh berjemaah pagi, sedekah RM10 ke RM20. Denda dia. Supaya kita, kalau kita nak jadi orang yang bertakwa. Atau dalam konteks yang lain ialah, kita nak jadi orang yang bertakwa ini sentiasa ingat muaqabah itu. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Apa hukuman daripada Allah? Narullahi muqadatul lati tattali'u 'alal 'afidah. Allahu akbar. Wa ma adraka mal hutamah. Apa itu neraka hutamah? Neraka yang bila dia bakar kamu, dia masuk terus ke dalam dada kamu. Allahu akbar. Bukan bakar kulit. Jadi bila kita ingat hukuman Allah Azza wa Jalla, kita jadi orang yang takut pada Allah. Dan kita akan insya-Allah menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. 11 minit. Saya just nak sum up balik. Apa maksud saya bagi saya integriti ini? Ialah orang yang benar, sidik. Dan sidik ini adalah sifat para rasul. Dan sidik ini maknanya apa? Orang yang walk the talk. Dia buat apa yang dia cakap. Dia benar dalam perkataan dia, dia benar dalam perbuatan dia, dia benar dalam niat dia. Ini orang yang berintegriti. Orang yang walk the talk. Dan Allah SWT tak suka orang yang cakap apa yang dia tak buat. Di mana yang saya cakap, surah As-Saff ayat 23 dengan Al-Baqarah ayat 40. Kemudian saya juga bicarakan tentang nak tahu orang-orang yang saya dah beri beberapa contoh tadi. Kemudian saya juga beritahu, nak tahu lawannya sifat orang yang berintegriti ni, tengok hipokrit, munafik. Kalau nak tahu kita ini orang yang benar-benar, orang yang sidik, orang yang benar atau orang yang berintegriti, apakah bila kita bercakap kita berdusta? Apakah kita bila berjanji kita tak tepati? Apabila diberi amanah kita khianat? Kalau itu, kita bukan orang yang berintegriti. Dan orang yang berintegriti ini atau orang yang sidik ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Seperti mana yang saya cakap tadi dalam
Dua contoh anak kecil itu. Fa'anallah, di mana Allah? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, 4 perkara bila dia define orang bertakwa, orang yang khauf minal jalil. Dia takut pada Allah yang jalil. Kemudian dia amalu bitanzil. Dia beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, dengan wahyu. Dia redha dengan apa yang sedikit. Dan dia sentiasa bersiap sedia untuk hari pembalasan. Bagaimana untuk membentuk sifat takwa ini? Kerana kalau kita dapat sifat takwa ini, dalam surah At-Talaq ayat 2-5, Allah beri 5 jaminan. Allah akan berikan kita jalan keluar daripada segala masalah kita. Allah beri kita rezeki daripada tempat yang kita tak tahu. Allah permudahkan urusan kita. Allah ampuni segala kesalahan kita. Dan Allah akan melipat ganda kebaikan kita. Ini balasan untuk orang yang bertakwa. Dan bagaimana kita nak bina takwa? Nak capai takwa? Pertama, kita kena muraqabah. Sentiasa rasa Allah itu dekat. Ingat, yu'minuna bil ghaib. Sekarang ni, kalau kita nak ikut pakai ni memang menyusahkan. Nak bernafas susah kalau pakai wajib mata. Tapi kerana adanya COVID, kita buat. Kalau kita muraqabah, insya-Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Insya-Allah kita akan menjadi orang yang berintegriti. Muraqabah, muahadah, ingat janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Muahadah inilah sentiasa ingat pada janji. Kemudian muhasabah. Muhasabah sentiasa ketiga ialah mujahadah. Kena bersungguh-sungguh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kena bersungguh-sungguh, berjihad. Yang kelima baru muhasabah. Sentiasa muhasabah. Yang keempat muaqabah. Hukumlah diri kita sebelum Allah hukum kita. Kerana kita yakin bahawa Allah akan menghukum apapun yang kita buat. Wallahu a'lam bisawab. Seperti mana yang saya cakap awal tadi, saya datang bukan niat untuk mengajar, hanya sekadar nasihat menasihati supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang yang rugi. Moga Allah mencatat apa yang kita lakukan pagi ini sebagai amal soleh yang ada manfaatnya untuk kita di akhirat yang pasti datang. Wallahu a'lam bisawab.